Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi ruang masa untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini, dan kita sambung bacaan kitab Mustikah Hadis kita jilid yang pertama, iaitu dalam bab beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Hadis yang akan saya baca pada malam ini iaitu hadis yang ke-14. Ini merujukan kitab Mustikah Hadis edisi Jawi, ya. Kalau edisi Romi mungkin muka surat dia berbeza lah. Saya ulang lagi sekali supaya dapat makluman pada yang mengikuti pengajian ini, iaitu hadis yang ke-14 dalam bab beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, muka surat 204. Hadisnya berbunyi, an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law bada lakum Musa attaba'tumu wa taraktumuni ladallaltum an sawa'is sabil walau kana hayyan wa adraka nubuwati la tattabi'ani. Ad-Darimi. Maksud hadis, makna hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang diri Muhammad dalam kekuasaannya, kalaulah Nabi Musa muncul kepada kamu, lalu kamu mengikutinya dan meninggalkan daku, sudah tentu kamu akan sesat dari jalan yang betul. Dan kalaulah Nabi Musa masih hidup lagi dan berada dalam masa aku menjadi Nabi, sudah tentu ia menurutku. Ad-Darimi. Saya ulang lagi sekali, dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang diri Muhammad dalam kekuasaannya, kalaulah Nabi Musa muncul kepada kamu, lalu kamu mengikutinya dan meninggalkan daku, sudah tentu kamu akan sesat dari jalan yang betul. Dan kalaulah Nabi Musa masih hidup lagi dan berada dalam masa aku menjadi Nabi, sudah tentu ia menurutku. Hadis yang ke-14 ini, ya, membawa kita tentang maksud Nabi SAW dalam hadis ini, iaitu mengenai syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Pahaman kita di sini atau maksudnya iaitu memansuhkan syariat-syariat yang lain. Itu nak dijelaskan kepada kita, bahawa hadis ini nak jelaskan kepada kita apa yang Nabi sebut. Kalau sekiranya Nabi Musa itu muncul sekarang ini, kita beriman dengan Nabi Musa, kita tolak Nabi Muhammad, maka dia kata sesat. Dan kalaulah sekarang ini ataupun dalam zaman Nabi Muhammad SAW ini hidup, ya, maksudnya menjadi Nabi, dan Nabi Musa itu masih hidup lagi, maka sudah tentu ia akan menurut Nabi Muhammad, mengikutku, kata Nabi SAW. Jadi mafhumnya di sini, syariat yang dibawa oleh nabi-nabi ini berbeza, ya, berbeza. Begitu juga syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini berbeza dengan syariat yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Tapi nak jelaskan dalam hadis ini bahawa nabi-nabi yang terdahulu itu, maksudnya kita percaya dengan mereka, kita beriman dengan mereka, tapi kita
tidak mengikuti mereka. Dan Nabi menjelaskan kalau sekiranya mereka itu masih hidup sekarang ini, Musa contohnya, maka dia pasti mengikut Nabi Muhammad SAW. Dan hadis sebelum ini pun kita dah jelaskan bahawa Nabi-Nabi sebelum itu, sebelum Nabi Muhammad diutuskan bagi pihak kaum dia, diutuskan bagi kaum dia, ya. Tapi Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk semua manusia. Jadi kalau kita nak kata Nabi Muhammad ini, kita katakan syariatnya ni meliputi semua manusia apabila Nabi Muhammad itu dilantik menjadi rasul. Jadi selepas ini tidak ada rasul lagi. Dan nabi-nabi yang sebelum itu maksudnya syariat mereka dimansuhkan. Walaupun kita percaya dengan kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum itu, iaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kita beriman dengan kitab-kitab itu, kita percaya kepada kitab-kitab itu, dan kita percaya kepada nabi-nabi yang diutuskan ketika itu untuk umat mereka ketika itu, untuk kaum dia ketika itu. Dan kita juga beriman terutama sekali Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan kepada syahadah yang kita lapaskan. Baik, jadi itu dia. Jadi Rasul-Rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum masing-masing. Ya, banyak bilangannya, di antaranya ada yang diturunkan kepadanya kitab-kitab. Jadi ada yang diturunkan kepada Rasul-Rasul itu kitab, macam yang kita sebutkan tadi, ya, seperti Nabi Musa, ya, dengan kitab Taurat, dan Nabi Daud dengan Zabur, Nabi Isa dengan Injil. Jadi dengan itu, maka bila kita faham di sini, bila Nabi itu Nabi yang terakhir, jadi syariat, kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum itu maksudnya dimansuhkan. Maksud syariat lah. Dari segi akidah tak dimansuhkan, dari segi syariat. Dari segi akidah tetap juga beriman dengan Allah yang Esa, Allah yang satu. Tapi dari segi syariat itu berbeza. Cara hidup, cara kehidupan yang diuruskan, yang dibawa oleh Zabur, yang dibawa oleh Taurat, yang dibawa Injil, yang dibawa oleh Al-Quran, itu berbeza. Itu. Jadi maksudnya syariat itu dimansuhkan. Oleh itu dia kata tidak harus bagi sesiapa pun yang ada pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam ini atau yang datang kemudiannya menurut syariat-syariat yang telah dimansuhkan. Jadi tak haruslah, tak wajiblah, ya, mereka mengikut syariat-syariat yang telah dimansuhkan. Apatah lagi yang lainnya, ataupun kita katakan agama-agama, ya, ada agama banyak hari ini, agama-agama rekaan yang dibuat oleh manusia, agama-agama rekaan yang dibuat oleh manusia. Ya, misalnya Buddha, ya, macam-macam lah, ya, agama rekaan yang dibawa oleh manusia berdasarkan kepada pemikiran manusia, izm yang dibawa oleh manusia. Baik, dalam hal ini kalau kita tengok keistimewaan Nabi Muhammad SAW ini, maksudnya dia lebih daripada nabi-nabi yang lain. Kalau kita katakan dia sebagai ketua segala nabi-nabi, ya, boleh, ya, dia ketua sebagai nabi-nabi, ya, sebab selepas itu kitab-kitab yang dibawa oleh nabi itu dimasukkan, dan nabi-nabi yang akan hidup bersama dengan dia pun maksudnya akan mengikut dia. Itu ada hadis tadi menjelaskan, maksudnya dialah ketua kepada segala nabi-nabi, khatamul anbiya, iaitu nabi yang terakhir sekali.
Kalau macam malaikat, kita katakan malaikat. Ya, malaikat yang ketua sekali ialah malaikat Jibril. Itu ketua segala malaikat. Daripada 10 malaikat yang disebut nama tu, ya. Mikail, Israel, Malik. Jadi ketua segala malaikat itu ialah Jibril. Pikiran kita. Pikiran kita. Jadi logik tak kalau kita fikir bahawa yang berurusan dengan agama Allah ini, iaitu ketua segala malaikat Jibril, dan ketua segala nabi. Sebab nabi dan malaikat Jibril ini sangat rapat. Ya, sangat rapat. Sehingga kan setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu rapat. Dan lebih rapat lagi kalau tengok dalam peristiwa ini, pemikiran kita berdasarkan kepada cerita kan, kita faham. Yang lebih rapat lagi, yang kita nampak lagi rapat kepada hubungannya itu dari sudut bila Nabi nak Isra' Mi'raj. Ya, bila Nabi nak Isra' Mi'raj, ketika itu kita nampak malaikat Jibril yang menemani Nabi daripada Masjidil Haram, Isra' pergi ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa Mi'raj ke Arsyis Tawa ataupun Sidratul Muntaha. Kan begitu, sehingga berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tengok nak keakraban Nabi dengan malaikat Jibril. Jadi berurusan yang berkaitan dengan agama Allah di akhir zaman, kepada Nabi yang utama, iaitu Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah antara malaikat Jibril dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mana daripada Allah melalui malaikat Jibril sampai kepada Muhammad, dan Muhammad sampaikan kepada kita, umat dia. Umat ni maksudnya seluruh manusia yang ada dalam dunia ini, tak kiralah dia warna kulit dan sebagainya. Kepada Yahudi ke, kepada Nasara ke, maksudnya itu Muhammad yang diutuskan. Ya, jadi kenapa kita antara kita berbeza dengan Nasara dengan Yahudi tadi? Kerana mereka menolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu antara perkara yang mereka itu dikatakan sesat, kata Nabi tadi, sebab dia telah mengikut agama yang dah dimansuhkan. Maksudnya agama itu dibawa pada mereka, tapi Allah dah mansuhkan apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun, ya, diutuskan sebagai seorang rasul. Dan itu juga kedudukan haraki para anbiya, para nabi. Kita tengok nabi yang dikatakan mulia lah, kita katakan, kita ulul azmi tu, maka Muhammad, ulul azmi tu 5 orang, ya. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, siapa lagi? Saya ingat ada 5 orang, Muhammad, ya, Ibrahim, Musa, Isa, lagi satu bukan Muhammad. Saya ulang balik, ya, kita ingat, ya, apa saya kaedah saya ingat kat sekolah dulu, bila saya ingat mimin kaedah dia, iaitu Muhammad, Ibrahim, Musa, Ibrahim, Nuh kan, Nuh, mimin. Bukan Musa tu, kemudian Ibrahim, Nuh, N tu Nuh. Saya ingat masa sekolah dulu nak ingat dia nama susunan tu,
perkataan mimin. Saya ingat perkataan mimin itu. Buat kaedah bila kita nak ingat Nabi yang bila Ustaz sebut Nabi ulul azmi, mimin. Bila mimin tu ya, M tu Muhammad, yang kedua tu Ibrahim, yang ketiga tu Musa, kemudian yang keempat tu Nuh. Bukan Isa, kemudian yang kelima tu Nuh. Begitu. Mimin. Kita nak ingatkan dia itu. Itu kedudukan Nabi ya. Antara lima yang dikatakan ulul azmi itu, Nabi yang tinggi darjatnya itu daripada kalangan nabi-nabi yang lain ya, kerana ujian-ujian yang Allah beri kepada mereka. Maksudnya ada ketua mereka iaitu Muhammad, ketua mereka, Nabi kita Muhammad SAW. Dan dalam peristiwa Isra' pun kita nampak bila Nabi Isra' yang pertama naik langit yang pertama, dia jumpa dengan Nabi Adam. Ya, dalam kitab Sirah Qisasul Anbiya ya, Qisasul Anbiya edisi Jawi, kitab lama dulu ya. Bila Nabi Isra', Nabi sampai langit yang pertama, Mi'raj tu, dia sampai langit yang pertama, dia jumpa dengan Adam ya. Adam sambut dia, disebut di sana dia kata marhaban wa bani salih ya, marhaban wa bani salih wan nabiyul salih ya. Dia kata marhaban wa bani salih wan nabiyul salih, itu panggilan dia, jemput naik jumpa dengan Adam langit yang pertama. Kita kisah kan. Dan sampai langit yang kedua, dia disambut oleh Isa, Yahya dan Zakaria dekat sana ya. Ya. Begitu juga bunyinya marhaban ya. Selamat datang marhaban wa ibn salih wa ibn nabiyyus salih. Selamat marhaban tu maksudnya selamat datanglah ya. Orang yang soleh, orang yang soleh dan nabi yang soleh, nabi yang baik. Ataupun ada marhaban wal akhis salih, ada juga wal marhaban wal akhis salih wan nabiyyus salih, maksudnya selamat datanglah kepada saudara yang soleh ni, yang baik ini ya, dan nabi yang baik ini. Kemudian langit yang ketiga jumpa dengan Yusuf alaihi salam ya. Seterusnya langit yang keempat jumpa dengan Harun ya. Langit yang kelima jumpa yang keempat jumpa dengan Idris, yang kelima jumpa dengan Harun, dan yang keenam jumpa dengan Musa, dan yang akhir sekali yang ketujuh jumpa dengan Ibrahim. Itu kalangan Nabi yang diletak dalam langit, kita katakan langit 1, 2, 3 tu kan, begitu. Jadi yang dekat dekat sana langit yang ketujuh iaitu Ibrahim, yang dekat ya. Kemudian lepas tu Musa, lepas tu Harun, itu yang dekat. Katakan yang dekat lah kan, begitu ya. Kemudian sampailah ke Baitul Ma'mur ya. Baitul Ma'mur ni maksudnya syurga lah ya, sampai ke tempat yang dikatakan tempat yang baik lah, ataupun dikatakan Sidratul Muntaha kan. Ada istilah dia kata arsyistawa kan, begitu. Bila sampai dekat situ, malaikat Jibril bila diperintahkan supaya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi, malaikat Jibril kata dia tak boleh pergi. Apa kata malaikat Jibril? Anta wa rabbuka, kamu dengan Tuhan kamu. Itu tempatnya kan. Itu nak menunjukkan bahawa pengiktirafan yang diberikan kepada ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekatnya dengan malaikat Jibril, kemudiannya berurusan dengan agama Allah, iaitu menerima wahyu, iaitu Al-Quran, dan ya, Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hadis yang lain kita baca sebelum ini, dia kata kata Nabi, taraktum fikum amrain ya, ditinggalkan, taraktu fikum amrain, tinggalkan kepada kamu dua perkara ya. Lan tadillu ma tamassaktum ya, kamu selama tidak akan sesat bihima ya, dengan dua benda.
Al-Quran wa sunnah Nabi SAW. Jadi bila balik kepada tentang kita katakan yang dalam ni dikatakan sesiapa yang mengikut agama yang dah dimansuhkan, ya, syariat yang dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan sesat yang Nabi sebut dalam hadis ini. Jadi kalau pergi kepada syariat lain, ya, maka dia akan sesat. Cara hidup dia, din, cara hidup dia tu ikut syariat ketika itu berdasarkan wahyu ketika itu. Tapi sekarang ni wahyunya ialah Nabi Muhammad SAW pada Nabi. Maka kalau lari dari Nabi, maka sesatlah. Betul, kita lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kamu tak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpadukan kepada dua tadi, iaitu Al-Quran yang Allah turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kemudian diri Muhammad itu sendiri. Diri Muhammad sendiri iaitu sunnah Rasulullah SAW. Jadi perlakuan diri Muhammad itu daripada dia dilahirkan, ya, sampailah dia dilantik menjadi Rasul, dan selepas itu dia wafat. Selepas dia menjadi Rasul selama 23 tahun, kemudian dia wafat. Itulah dikatakan sunnah, ataupun dikatakan sunnatul Rasulullah SAW. Jadi lari daripada dua benda itu, maka dikategorikan orang itu sesat. Okey, ya. Itu kita nak justifikasikan tentang yang dikatakan kedudukan Nabi Muhammad SAW itu sebagai ketua segala nabi-nabi, ya, ketua segala para anbiya. Itu juga dalam kitab ini dia menjelaskan tentang ini. Dia kata baginda SAW menegaskan tentang apa? Tentang yang dikatakan lari daripada syariat itu yang sebutkan tadi itu, bahawa kalaulah Nabi Musa AS itu tiba muncul pada zaman baginda SAW, ya, dan ada orang-orang Islam yang mengikut dia, ya, maka akan meninggalkan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ikut dia, nescaya orang itu termasuk dalam golongan yang sesat tadi. Sebab tak menepati, tak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kerana menurut syariat yang, ya, kerana menurut syariat yang telah dimansuhkan. Sesat itu kerana dia ikut syariat yang telah dimansuhkan. Sedangkan syariat yang diguna pakai oleh Nabi Muhammad SAW ni berdasarkan wahyu Nabi, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu dijelaskan kepada kita, ya. Dan kesempurnaan agama, kita kan din al-Islam ni pun Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya. Maksudnya ayat yang berbunyi ayat yang bunyi dia kata al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jadi maksudnya Islam tu jadi diredha, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW yang akhir, khatam anbiya, nabi yang terakhir ini, dan nabi-nabi umat-umat yang sebelumnya, umat-umat yang selepasnya, selepas Nabi wafat. Di dalam hal ni dia katakan tak sepatutnya lah, ya, sebarang kemuskilan, ya. Berdasarkan hadis tadi dia kata tak patut atau tak timbul lah sebarang kemiskinan tentang sesuainya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu, ya, dengan keadaan umat Islam yang setiap masa, ya, pada masa dia ada juga selepas daripada masa Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kerana selepas ini tak ada perubahan dan perpindahan lagi tentang syariat itu. Tak ada perubahan lagi dah. Terus sampai hari kiamat. Maka sebab itu Allah kekalkan Al-Quran itu, ya, untuk jadi panduan dia, nak mensucikan daripada Al-Quran tu diubah suai, dipindah dan sebagainya. Dan Allah berjanji bahawa Allah akan menjaga Al-Quran itu sampai akhir zaman. Jadi maksudnya keadaan itu tak akan bertukar,
Takkan ada satu perubahan, ya. Dari segi syariat itu berpandukan kepada apa yang terturun dalam Al-Quran, apa yang dilaksanakan oleh Nabi SAW, ya, sehinggalah dia wafat. Kerana dia kata dah tetap benda tu, tak ada perubahan. Kerana bila diperhati akan ternyata bahawa Islam adalah berdasarkan akidah, berdasarkan kaedah-kaedah, berdasarkan kaedah-kaedah umum yang banyak, ya, dikatakan cawangannya yang dapat menghadapi cabaran zaman. Maksudnya syariat itu saja yang boleh menghadapi cabaran zaman setiap masa, sejak daripada Nabi Muhammad sampailah akhir zaman, kan? Jadi cabaran macam mana pun, macam Al-Quran itu valid ataupun boleh digunakan sampailah kiamat. Kalau sebelum itu mungkin Zabur digunakan hanya beberapa puluh tahun sahaja, kan? Begitu sahaja, ataupun beberapa ribu tahun sahaja. Dan apa-apa yang berlaku di dunia ini selepas itu, kan, apa masalah kehidupan, masalah dan sebagainya yang berlaku selepas itu, maka, ya, boleh diselesaikan oleh Al-Quran ini berdasarkan kepada hadis tadi, ya. Rujukannya ialah Al-Quran, ya. Jadi di sini menunjukkan bahawa agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW berdasarkan Al-Quran tadi lengkap, ya? Lengkap. Dia mengandungi hukum-hukum yang ada dalam kitab Zabur, Taurat dan Injil, ya, dan meliputi segala bidang kehidupan. Bidang kehidupan ni selepas Nabi Muhammad SAW, di mana sahaja, ya, ataupun di mana saja, ataupun di masa mana, ataupun di tempat yang mana sekalipun, ya, manusia itu berada, selagi sifat kemanusiaan tidak berubah, selagi sifat kemanusiaan itu tak berubah kepada manusia, ya. Mana mungkin berubah, ya, sebab Allah yang jadikan manusia. Sehinggalah Nabi Isa alaihi salam, ya, Nabi Isa alaihi salam semasa turun, ya, pada akhir dunia ini kelak akan melanjutkan dan menimbangkan, mengingatkan lagi syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa tu diturunkan nanti, ya, Nabi Isa diturunkan nanti untuk nak menjelaskan kepada orang Islam bahawa itulah agama yang sebenarnya, itulah agama yang sempurna yang patut diikuti. Dan Nabi Isa alaihi salam ni membela ataupun menjaga agama ini. Itu kepercayaan kita, bagi kita, ya, orang Islam. Jadi ada hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Iaitu hadis yang berbunyi, hadis yang ke-15, ya. Tadi hadis 14, hadis yang ke-15 menjelaskan tentang hal ini, tentang hal yang berkaitan dengan agama ni, agama yang benar, agama yang betul, ataupun agama yang tak ada agama selepas ini, tidak ada syariat selepas ini, melainkan agama yang bersyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berpadukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Hadis yang ke-15 ni berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum fa ammakum qala ibnu abi Zibin fa ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya baik
keadaan kamu ketika Isa bin Maryam, ya, sesungguhnya baik keadaan kamu ketika Isa bin Maryam, Isa anak Maryam turun dalam kalangan kamu, lalu dia memimpin kamu. Salah seorang riwayat hadis ini yang bernama Abi ya, Ibnu Abi, dia kata Ibnu Abi menerangkan dengan katanya, lalu ia memimpin kamu, pimpin kamu dengan menurut kitab Allah Subhanahu wa taala, iaitu kitab Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya akhir zaman Nabi Isa akan turun berdasarkan hadis Nabi juga ketika ini, ya. Jadi dia akan berpandukan, dia akan membela Islam, membela agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia akan memimpin kamu. Kata Nabi, dia akan memimpin kamu. Ya. Ia memimpin kamu, dia memimpin kamu. Ya. Dan pimpinan itu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis ini menjelaskan kepada kita. Hari yang ke-15 ini menjelaskan kepada kita tentang peranan kita mempercayai, ya, mempercayai nabi-nabi, ya, dan juga rasul-rasul, ya, iaitu dia katakan beriman dengan rasul, ya, beriman dengan rasul, iaitu itulah tentang keyakinan dan kepercayaan kita, ya. Jadi ini dijelaskan dalam hadis ini, menunjukkan bahawa agama ini ialah agama yang akhir zaman, amal agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah, ya, pada malam ini cerita mengenai keistimewaan Nabi, iaitu khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menjadi ketua ataupun pemimpin, ya, segala rasul-rasul yang terdahulu, ya, menjadi ketua kepada rasul-rasul yang terdahulu. Mungkin kita nak lebih jelas lagi, ya, kenapa Muhammad itu begitu sekali kemuliaannya. Jadi yang pertama kita tahu Muhammad itu akhir zaman, khatamul anbiya, ya. Kemudian dia diutuskan untuk semua manusia, bukan untuk kita katakan satu kaum saja. Itu asas kita, bukti kita. Kemudian yang kedua, dia diiktiraf, diakui oleh para anbiya. Kalau tengok peristiwa Isra Mi'raj tadi, banyak anbiya yang dah pergi dulu, rasul-rasul yang pergi dahulu, yang ada di alam malakut, alam malaikat ataupun alam yang dikata langit, alam langit tu, di langit tu semua itu memang iktiraf dia, mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tengok yang disebut marhaban wa bin salih wan nabiyyus salih, kan, itu pengakuan yang dibuat, ya, para yang menjemput Nabi Muhammad SAW dari langit pertama, langit kedua, sampailah ke dikatakan Sidratul Muntaha, kan. Kemudian yang berikutnya mengakui Musa, kita mengakui Musa, ya, mengakui Musa yang Muhammad tu lebih dimuliakan. Musa tu dikatakan, Nabi Musa tu mengakui yang Muhammad tu lebih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan Musa, ya, seperti mana yang dikata oleh Bani Israel. Bani Israel dia memuliakan Musa, ya. Tapi bukan begitu. Maksudnya kemuliaan itu yang utama itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hak dia yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang, ya, nabi di akhir zaman. Sedangkan Nabi Musa sendiri pun mengiktirafkan, juga para nabi yang atas, yang maksudnya dia mengiktirafkan
ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Baik, ya, hadis yang ini kita baca iaitu hadis yang ke 14 yang ke-15, ya, dan insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang lain iaitu dalam kitab ini pasal yang kedua, wajib kita beriman kepada semua rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kan, ya, jadi kita hanya bukan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dan mengikuti syariatnya, dan juga kita kena beriman kepada semua rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu banyak rasul lah, ya. Kalau disebut bilangan rasul iaitu 313 orang rasul, ya. Itu nama yang kita tak tahulah. Yang disebut dalam Al-Quran hanya 25 orang saja yang nama yang kita tahu, ya, nama-nama yang disebut. Nabi pun begitu juga, banyak nabi yang, ya, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 180,000 lebih, kan kita katakan, ya. Tapi itu yang disebut, ya, hadis-hadis yang menyebut. Tapi dalam bab sebenarnya dalam Al-Quran disebut lam naqsus alaik, maka ada yang kami tak sebut, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dia kata ada Nabi itu yang kami tak sebut nama-nama mereka itu. Tapi kita kena beriman tak? Kita kena beriman. Kita kena percaya dengan semua rasul-rasul, yang dilantik ataupun yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam ini, ya. Yang terakhir sekali iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diperintah mengikuti syariatnya, itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Insya-Allah, ya, kita akan sambung pada masa yang akan datang, ya, iaitu bab yang kedua, pasal yang kedua berkaitan dengan wajib, ya, beriman kepada semua rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatian, ya, pada semua ataupun ada yang mengikuti live ini, ya, untuk minggu depan kita baca bab yang kedua ini, iaitu beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala, ya. Dan di samping itu muka surat yang kitab ini dikatakan muka surat 208. Jadi untuk itu, untuk lebih cantik lagi, dapatlah kalau kiranya dapat kita, siapa ada kitab boleh semak balik semula dekat rumah, ya, baca dulu kat rumah ataupun, ya, bawa sama-sama kita bincang dalam pengajian kita ini. Kalau ada kitab ni lah, bawa rujuk sekali. Maksudnya boleh itu dikatakan berkitab, ya. Jadi kita belajar tu berkitab, kan. Jadi itulah yang dapat sampaikan. InsyaAllah yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu adalah kelemahan daripada diri saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum.